Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yughni 'anil khabar marfu'u wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin aw nafyin nahwu aqatinun qaumu salma wa ma madrubun al-amrani. Qala syarih idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan 'ala nafyin aw istifhamin istaghna bi marfu'ihi 'anil khabar taqulu aqaimuniz zaidani wa ma qaimun az-zaidani faz-zaidani fa'ilun bil wasfi wal kalamu mustaghnin 'anil khabar li'anna al-wasfa huna fi ta'wilil fi'li ala tara anna al-ma'na ayaqumu az-zaidani wa ma yaqumu az-zaidani wal fi'lu la yasihhu al-ikhbaru anhu fakadzalika ma kana fi mawdhi'ihi. Baik. Kata musannif rahimahullah, wa yughni 'anil khabar marfu'u wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin aw nafyin. Ini kita nak masuk kita kata bahagian yang kedua daripada mubtada. Sebelum ni kita kata al-mubtada'u 'ala qismain. Mubtada' tu atas dua bahagian. Satu yang mubtada' lahu khabar. Yang pertama mubtada' yang ada khabar, dan yang kedua mubtada' dia tidak ada khabar. Ini mubtada'un, yang kedua mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Dia ada isim marfu', isim tu marfu' disebabkan mubtada' tu lah, dan dia sadda masaddal khabar. Atau kita kata dia ambil tempat khabar, dia tutup tempat khabar. Jadi mubtada' ni tak perlu lagi kepada khabar. Jadi ada dua lah, mubtada' yang ada khabar dan mubtada' yang tidak ada khabar. Nikah. Baik. Tapi dalam masalah ni ada syarat. Hanya mubtada' tu, iaitu bahagian mubtada' yang kedua ni, mubtada' yang tidak ada khabar, dia cuma ada marfu', isim yang dirafa'kan dengan mubtada' tu, dan mubtada' tu dan isim marfu' yang disebabkan mubtada' tu sadda masaddal khabar, dia ada syarat. Yang pertama mubtada' tu isim wasaf. Mubtada' tu isim wasaf. Sebab tu dia sebut wa yughni 'anil khabar marfu'u wasfin. Yang pertama mubtada' tu isim wasaf, dan yang kedua isim wasaf tu mu'tamidin 'ala nafyin aw istifham. Maknanya dia didahului oleh istifham ataupun didahului oleh nafi. Maka pada ketika tu kita boleh cukup syarat-syarat dia. Nafi ataupun istifham
Tu isim wasaf. Lepas tu tambah marfu' yang sadda masadda al-khabar. Contoh dia apa? Dia sebut apa dalam tu? Aqatinun qaumu Salma aqatinun dengan mana? Amuqimun qaumu Salma. Baik. Dan kita tengok kat sini cukup syarat-syarat ni. Yang pertama didahului oleh istifham. Selepas istifham, isim wasaf qatinun, isim fa'il ataupun isim maf'ul. Selepas dia marfu', isim marfu'. Marfu' dengan sebab mubtada' ni, kita akan i'rab dia jadi fa'il. Fa'il bagi qatin, kita akan i'rab dia jadi fa'il sadda masaddal khabar. Boleh. Kita akan i'rab jadi fa'il sadda masaddal khabar. Ini kita akan i'rab dia mubtada'. Di mubtada' tak ada khabar. Fa'il hanya disebut sebagai marfu'. Sebab marfu' lebih umum. Marfu' termasuk isim, termasuk fa'il ataupun naib fa'il. Contohnya kalau kita datangkan di sini isim maf'ul. Bukan isim fa'il, isim maf'ul. Jadi di sini kita akan i'rab dia jadi naib fa'il. Sebab ni fi manzilatil fa'il. Dia menempati tempat fa'il. Ambil. Baik. Baik ya. Nampak sini kan? Jadi yang ni kita kata dia menempati tempat fa'il. Jadi kita tengok kalau di sini isim fa'il, maka kita akan i'rab isim selepas dia tu, kita akan i'rab dia jadi fa'il. Tapi kalau dia isim maf'ul, kita akan i'rab apa selepas dia jadi naib fa'il. Contohnya
Amaktulun Zaidun. Amaktulun Zaidun. Jadi kita akan i'rab ni jadi naib. Naib fa'il bagi maktul. Seolah-olah kita kata aku tila Zaidun. Sebab maktul dia fi manzilatil fa'il. Seolah-olah kita kata aku tila Zaidun. Jadi kalau aku tila Zaidun, Zaidun jadi apa? Naib fa'il. Sama sama dengan yang ni. Baik. Jadi dia bagi contoh. Dia kata wa yughni anil khabar marfu'u wasfin yang mu'tamidin ala istifhamin au nafyin. Yang beriktimad di atas istifham ataupun nafi. Itu kita sebut syarat dah tadilah. Jadi yughni anil khabar, yang yughni ni tak berhajat, menyebabkan kita tak berhajat. Kalau yughni nak terjemah dia mengkayakan, tapi tak kenalah nak mengkayakan. Maknanya yughni anil khabar marfu'u wasfin, marfu' bagi isim wasaf. Sekali lagi ya. Aqaimun, nak tengok dia punya ibarat tu. Aqaimun Zaidun. Jadi yang disebut marfu' wasfi ni, Zaidun ni marfu' bagi isim wasaf. Marfu' bagi isim wasaf ni kita i'rab dia jadi fa'il. Marfu' ni lah yughni anil khabar. Disebabkan ada marfu' ni kita tak berhajat lagi kepada khabar. Sebab marfu' bagi isim wasaf ni dia mengambil tempat khabar. Boleh. Dia mengambil tempat khabar. Nampak tak? Boleh Hafiz? Sekali lagi. Tak faham kat mana? Aqaimun Zaidun. Aqaimun Zaidun. Okey. Daripada mula balik. Mubtada' terbagi kepada dua. Ada mubtada' yang ada khabar, ada mubtada' yang tidak ada khabar. Tak ada khabar langsung ke? Bukan tak ada khabar langsung. Ada isim yang marfu' disebabkan mubtada' tadi, dan marfu' ni dia ambil tempat khabar. Dia menutupi tempat khabar. Tak berhajat lagi kepada khabar dengan kehadiran isim marfu' selepas dia tu. Boleh? Jadi aqaimun Zaidun. Zaidun tu yang dinamakan marfu' wasfin. Disebut ni yughni anil khabar marfu' wasfin. Marfu' tu fa'il bagi yughni. Yughni anil khabari marfu' wasfin. Jadi isim yang marfu' bagi isim wasaf tu, iaitu Zaid, merupakan marfu' bagi wasfin qaim ni. Okey ya. Dia menyebabkan khabar tu tak berhajat lagi. Maknanya mubtada' tu tak berhajat kepada khabar. Yughni anil khabar marfu'u wasfin. Tapi wasfin tu sifat dia yang mu'tamidin ala istifhamin au nafyin. Isim wasaf tu yang beriktimad di atas istifham. Sebelah dia ada apa? Istifham ataupun nafi. Yang iktimad di atas istifham ataupun nafi. Contoh nafi dalam tu disebut ma madrubun al-amrani. Itu contoh bagi nafi, yang mana isim wasaf didahului oleh nafi ataupun isim wasaf didahului oleh istifham. Itu maksud perkataan wa yughni anil khabar marfu'u wasfin mu'tamidin ala istifhamin au nafyin. Ada marfu' bagi isim wasaf itulah yang mengkayakan, menyebabkan tak berhajat lagi kepada khabar. Tapi dengan syaratnya isim wasaf tu beriktimad di atas istifham ataupun nafi. Contoh dia aqatinun qaumu Salma, yakni amuqimun qaumu Salma, yakni adakah kaum Salma tu akan kekal, akan tetap duduk di tempat yang dia duduk tu,
ataupun akan rihlah, bermusafir. Nanti kita tengok kat depan lah, dia bawa ada bait syair tu. Lepas tu wama madrubun al-amrani. Wama madrubun al-amran. Nak bagi tahu kata amran tu tak dipukul. Nak bagi tahu kata al-amran tu tak dipukul. Ma madrubun al-amran. Ataupun kita kata ma duriba al-amrani. Sebab dia fi manzilati fa'il. Jadi kita takwil lah, nak bagi mudah nampak, kita takwilkan kepada fa'il. Qala syarih idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan ala nafyin aw istifhamin. Apabila mubtada' tu isim wasaf, dan isim wasaf tu pula yang mu'tamidan ala nafyin, mu'tamidan atas nafi ataupun istifham. Kalau idza kana al-amru kadzalik tu istaghna, maka tak berhajat tak berhajat ia mubtada' tu kepada khabar dengan sebab bimarfu'ihi, dengan sebab adanya marfu' selepas dia. Istaghna bimarfu'ihi anil khabar. Ini tidak berhajat ia mubtada' tu dari khabar dengan sebab adanya marfu' bagi mubtada' isim wasaf tu. Contoh dia, taqulu aqaimun az-zaidani. Ini contoh mu'tamidin ala istifham. Yang kedua, wama qaimun az-zaidani. Wama qaimun az-zaidani contoh bagi wasaf yang mu'tamid ala nafyin. Fazaidani fa'ilun bil wasfi. Zaidan tu jadi fa'il. Fa'il bagi apa? Fa'il dengan sebab wasaf sebelum tu. Faham tak? Wal kalamu mustaghnin anil khabar. Dan kalam ni tidak berhajat daripada khabar. Tak perlu dah lagi kepada khabar. Sebab apa? Li annal wasfa huna fi ta'wilil fi'li. Karena isim wasaf di sini pada takwilkan fa'il. Pada takwilkan fa'il. Dia kata ala tara, tidakkah kamu lihat annal makna ayaqumu zaidani? Makna dia macam tu lah. Jadi tak berhajat lagi kepada khabar. Ayaqumu zaidani wa ma yaqumu zaidani. Itu makna ma qaimun az-zaidani dengan aqaimun az-zaidani. Itu makna dia. Baik. Kenapa dia bagi contoh aqaimun az-zaidani? Awak dia bagi contoh tasniah, dua-dua tasniah. Awak tak bagi contoh aqaimun zaidun macam anda sebut tadi. Dia bagi contoh, dia tak bagi contoh macam anda bagi contoh ni, aqaimun zaidun, tapi dia bagi contoh aqaimun az-zaidani. Sebab apa dia bagi contoh ni? Sebab contoh ni hanya boleh i'rab dengan satu i'rab. Kalau yang ni, sebab dia syarat dia mestilah isim wasaf ni dia tidak sama dengan marfu' selepas dia ni, dia tidak sama dengan isim selepas dia ni pada tasniah dan jamak. Contohnya sini mufrad kan? Sini tasniah ataupun jamak. Aqaimun az-zaiduna. Mufrad jamak. Tak sama kan? Tak sama. Tapi yang ni sama. Bila sama, boleh i'rab dua. Sama ada kita kata ni mubtada, yang ni fa'il bagi mubtada, fa'il bagi isim wasaf ni sadda masadal khabar, ataupun kita kata zaid mubtada, qaim khabar. Boleh dua? Boleh dua-dua. Kalau mufrad. Tapi kalau tasniah ataupun jamak tak boleh. Kalau kita nak buat mubtada khabar, kita kata dua orang Zaid berdiri. Macam mana? Az-Zaidani qaimani. Kita akan cakap Az-Zaidani qaimani. Kalau ramai, Az-Zaiduna qaimuna.
Ini kalau jamak. Baik, kalau kita nak terbalikkan, nak jadikan Zaidan mubtada, qaimun khabar, boleh tak? Tak boleh ya. Sebab kita akan jadi macam mana? Kita akan kata Az-Zaidani qaimun. Sedangkan mubtada khabar kena sama. Tasniyah jamak. Sebab tu bila marfu' dia isim tasniyah ataupun marfu' dia isim jamak, maka boleh satu i'rab ya. Adapun kalau sama-sama mufrad, boleh dua i'rab. Sama ada kita jadikan qaim ni mubtada, Zaidun ni fa'il sadda masaddal khabar, ataupun kita jadikan Zaid ni mubtada, qaim ni khabar. Faham kan? Tapi kalau yang ni tak boleh. Sebab tu dia bagi contoh yang ni dua. Sebab hanya boleh satu wajah. I'rab satu wajah. Sebab tak sah kita nak kata Zaid ni mubtada, qaim khabar. Kalau kita nak kata Zaid mubtada, qaim ni khabar, maknanya kita kena kata Az-Zaidani qaimani, macam ni baru betul. Tapi kalau kita kata jadikan Zaidan ni mubtada, maknanya kita akan cakap Az-Zaidani qaimun. Khabar dia tak sama dengan mubtada. Mubtada isim tasniyah, khabar isim mufrad. Sepatutnya kalau mubtada isim tasniyah, khabar mesti isim tasniyah. Mubtada isim jamak, khabar isim jamak. Jadi sebab tu tak boleh. Ni nampak sini. Okey, dan satu lagi, kenapa dia tak berubah? Kenapa tidak berubah? Qaim ni tetap dalam keadaan mufrad. Kenapa dia tak berubah? Sebab tadi kita cakap isim wasaf ni fi ta'wili fa'il. Dia pada takwil fa'il. Ini seolah-olah kita kata dia fa'il. Kalau fa'il kita nak kata macam mana? Kalau kita nak tanya adakah Zaid, dua orang Zaid berdiri, kita akan cakap yakumu Zaidani. Betul tak? Mufrad kan? Mufrad. Kalau jamak pun sama juga. Ayakumu Az-Zaiduna pun sama juga, tetap mufrad, dia tak berubah. Sebab dia fi ta'wili fa'il. Sama hukum je macam hukum fa'il. Jadi fa'il, kalau selepas dia fa'il tu isim tasniyah ke isim jamak, fa'il tetap dalam keadaan mufrad. Bismillah. Lepas tu tadi dia sebut apa? Dia kata wal kalam mustaghnin anil khabar. Wal kalamu mustaghnin anil khabar. Kalam ni qaimun az-Zaidan wa ma qaimun az-Zaidani, maknanya tak berhajat daripada khabar. Sebab apa? Li'annal wasfa huna, kerana isim wasaf di sini qaimun dan juga qaimun dengan ma qaimun ni pada takwilkan masdar. Fi ta'wilil fi ta'lil masdar afwan. Fi ta'wilil fi'li, pada takwilkan fa'il. Pada takwilkan fa'il. Dia kata ala tara annal makna perkataan aqaimun az-Zaidan tu dengan wa ma qaimun az-Zaidan tu, makna dia ayakumuz Zaidan dengan wa ma yakumuz Zaidan. Jadi bila isim wasaf tu pada takwilkan fa'il, wal fa'lu la yasihul ikhbaru anhu. Fa'il tak boleh kita buat khabar daripadanya. Yang boleh buat khabar daripadanya mubtada dengan fa'il, bukan fa'il. Ni pun kena faham juga istilah-istilah yang disebut. Kita akan jumpa dalam kitab mukhbar anhu. Ada mukhbar bihi. Mukhbar anhu apa? Mukhbar dengan anhu. Ada juga perkataan mahkum alaih. Ada mahkum
bihi. Ada al-musnad ilaih. Ada al-musnad. Ini benda-benda yang kita akan jumpa dalam kitab. Baik, bila sebut mukhbar anhu ni apa dia? Mukhbar anhu ni mubtada. Mubtada ataupun fa'il. Objek yang kita nak buat kita nak cerita tentang dia. Sekarang ni ana sebut Zaidun qaimun. Ana nak cerita tentang siapa di sini? Zaid. Zaid tu dinamakan mukhbar anhu. Yang ni tentang dia lah ana nak cerita. Ana nak cerita dengan apa? Dengan khabar selepas dia. Ana akan cerita sebab ana nak beritahu, ana nak cerita tentang Zaid. Apa ana nak cerita? Ana nak cerita kata dia berdiri. Jadi orang objek yang dicerita tu dinamakan mukhbar anhu. Dan kita cerita dia dengan apa? Itu dinamakan mukhbar bihi. Jadi fa'il dengan fa'il, kita nak cerita tentang apa? Fa'il tu qama Zaidun. Kita nak cerita tentang apa sini? Zaid. Sebab kita sandarkan makna qiyam kepada Zaid. Zaid mukhbar anhu, yang ni mukhbar bihi. Yang ni musnad ilaih, yang ni musnad. Ini mahkum alaih, ini mahkum. Ni nampak? Jadi isim wasaf tadi fi ta'wili fa'il. Wal fa'lu la yasihhu al-ikhbaru anhu. Tak boleh nak jadi mukhbar anhu. Fa'il mukhbar bihi, bukan mukhbar anhu. Itu maksud syarah. Dia maksud syarah. Wal fa'lu la yasihhu al-ikhbaru anhu. Fa'il tak sah untuk buat khabar dengan dia, tentang dia. Yang boleh buat khabar tentang dia tu sama ada fa'il ataupun mubtada, musnad ilaih tu. Jadi fa'il tak sah buat khabar daripada aja. Fakadzalika ma kana fi mawdhihi. Begitu jugalah ai wakal fi'li tu ma kana fi mawdhihi, apa yang duduk tempat fa'il, apa yang menempati fa'il. Macam nilah isim wasaf. Sebab isim wasaf fi ta'wili fa'il, maka dia duduk tempat fa'il. Jadi sama juga ambil hukum fa'il. Tak boleh nak jadi mukhbar anhu. Anda tak faham itu kat ibarat? Tak faham kat ibarat abang? Nak ulang. Bismillah. Betul? Okey. Kata syarah lagi, wa innama massaltu biqatinin wa madrubin liyu'lama annahu la farqa baina kaunil wasfi rafi'an lil fa'il awin na'ib rafi'an lil fa'il awin na'ibin anil fa'il. Jadi aku dia buat misal, satu dengan isim fa'il, satu dengan isim maf'ul. Satu tu qatin, satu lagi madrub. Kenapa dia buat misal macam tu? Liyu'lama, supaya diketahui bahawasanya tidak ada perbezaan antara keadaan wasaf tu, isim wasaf tu, dia merafa'kan fa'il atau merafa'kan naib fa'il. Tak ada beza. Lepas tu dia nak bawa syahid lah. Ambil dalam syair. Wa min syawahidin nafyi qauluhu. Daripada syawahid, di antara syawahid yang isim wasaf didahului nafi, iaitu kata penyair khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma idza lam takuna li ala man uqati'u. Khalilayya maknanya asalnya khalilani li, dua orang. Khalilani li. Dalam tu pun ada sebut. Yang satu kita dah, yang pen satu lagi. Apa nak biru satu lagi?
Cerah sikit tu. Tak ada. Ha? Jazakallahu khair. Jadi khalilani li. Ni asal dia lah. Khalilani li. Asal dia sebelum jadi khalilayya. Kemudian nak idhafatkan. Nak idhafat isim tasniah kepada domer mutakallim. Ini pun ada kita sebut itu dalam syudzuruz zahab. Kita nak apa ni, idhafatkan isim tasniah dan juga isim jamak kepada domer mutakallim. Jadi sini isim tasniah nak idhafatkan kepada domer mutakallim. Dia nak idhafat buang nun, yang mana dia iwadun anit tanwin. Bab satu isim yang ada tanwin kita nak idhafatkan, tanwin tak ada. Sayyaratun dengan zaidun. Tapi kita nak idhafatkan, kita akan baca sayyaratu zaidin. Tanwin dah hilang dah. Sama lah yang ni. Nun ni ganti tanwin, dan nak idhafat kena buang. Lepas tu dibuang juga lam di takhfif. Jadi khalila ya. Kemudian itu sebelum masuk huruf nida. Dia munada. Bila masuk ya, jadi munada yang mudhaf hukum dia mansub. Jadi tukarlah alif tu jadi ya. Lepas tu ya bertemu dengan ya, idgham. Jadilah khalilayya. Tapi itu bukan syahid kita. Syahid kita kat depan. Betul nak ingat yang itu kita ngaji. Syahid kita dekat ma wafin bi ahdiya antuma. Ma wafin bi ahdiya antuma. Kat situ syahid dia. Wafin. Asal dia apa? Atas wazan? Atas wazan fa'ilun. Atas wazan fa'ilun. Wa fiyun. Atas wazan fa'ilun. Jadi berat dhammah atas ya, maka dibuang dhammah. Buang dhammah atas ya, dibuang dhammah. Dhammah buang, tanwin tak buang. Tanwin masih ada. Nun mati. Itu tanwin. Jadi macam mana? Wa fin. Bertemu dua sukun. Ya sukun, nun sama juga sukun. Jadi
iltaqas sakinan. Maka bila bertemu dua sukun, maka dihazahkan ya. Jadilah wa fin. Bila tulis jadi macam ni. Wa fin. Dia isim fa'il lah, isim wasaf. Sama macam qadin. Asal qadiyun berat dhammah atas atas ya, maka dihazahkan dhammah. Tanwin masih ada lagi. Jadi qadin. Bertemu dua sukun, maka dibuang ya, jadilah qadin. Baik. Jadi ma wa fin bi ahdiyan antuma. Ma wafin bi ahdiya antuma. Ini fa'il dia. Antuma. Ini fa'il bagi wafin sadda masaddal khabar. Wafin tu kita i'rab jadi mubtada. Antuma ni fa'il bagi wafin sadda masaddal khabar. Contoh yang contoh yang kedua, aqatinun wa min syawahidil istifham qauluhu. Jadi daripada syahid isim wasaf yang didahului istifham, kataan syair, aqatinun qaumu salma amnaw dha'ana in yaz'anu fa'ajibun aisyu man qatana. Aqatinun ay amuqimun. Yani qatana dengan mana aqama. Aqatinun qaumu salma amnaw dha'ana. Jadi dia istifsar, dia minta penjelasan. Maknanya adakah akan menetap kaum Salma ni sama-sama dengan Salma lah, kekasih dia, orang yang dia cinta. Amna wa dha'ana, ataupun mereka tu niat untuk irtihar, untuk safar. Amna wa dha'ana, irtihar. Dengan mana irtihar? In yaz'anu fa'ajibun aisyu man qatana. Jika mereka kaum Salma tu yaz'anu, maknanya yartahilun. Ini in yartahilu, kalau mereka tu bermusafir, maka ajib sungguh kehidupan orang yang tetap di situ. Dia nak beritahu diri dia lah. Jadi kalau kaum Salma tu musafir, dia akan bawa Salma. Dia tak boleh hidup tanpa Salma. Macam itulah makna dia. Syahid kita dekat aqatinun qaumu. Ini kita dah sebut dah tadi. Aqatinun qaumu. Jadi qatinun isim fa'il. Isim fa'il, isim wasaf yang mu'tamid ala istifham. Qaumu tu jadi fa'il bagi qatinun. Sadda masaddal khabar. Baik. Dalam tu pun disebut dalam i'rab dia, kita tengok sikit. Al-i'rabu aqatinun al-hamzatu lil istifham harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Hamzah tu harf istifham, huruf yang mabni atas 'alal fathi, atas fathah, tidak ada mahal daripada i'rab. Qatinun mubtada'un marfu'. Qatinun i'rab dia jadi mubtada' marfu' bi dhammah adh-dhahirah. Marfu' dengan alamatnya dhammah zahirah. Qaumu fa'ilun biqatinun. Jadi fa'il bagi fa'il dengan sebab qatin. Sadda masadda khabaril mubtada. Sadda masadda
khabaril mubtada. Dia tutup tempat khabar mubtada. Tak berhajat dah pada khabar. Marfu'un. Dia ni marfu'. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa qaumu mudhaf wa Salma mudhafun ilaih. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa qad yata'addadul khabaru, dan terkadang berbilang-bilang khabar. Terkadang berbilang-bilang khabar. Satu mubtada, khabar banyak, berbilang-bilang. Contoh nahwu wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa, Allah Taala tu al-ghafurul wadud. Dia banyak lagi. Jadi al-ghafur tu khabar awal, al-wadud khabarun sanin. Nanti ada lagi zul arsy atau khabar salis. Al-majid khabar rabi'. Fa'alul lima yurid, fa'al khabar lagi. Qala syarih rahimahullah, yajuzu an yukhbara anil mubtada'i bi khabarin wahidin. Harus bahwasanya dibuat khabar daripada mubtada tu dengan satu khabar sahaja. Wahwal aslu, dan itulah yang asal. Asalnya dibuat khabar bagi mubtada tu dengan satu khabar. Nahu zaidun qaimun au bi aktsar, yakni yajuzu an yukhbara anil mubtada'i bi khabarin wahidin au bi aktsar, ataupun dengan lebih bi aktsar min min khabar min khabar, ataupun lebih daripada satu khabar, min khabarin wahid. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Quran wa huwal ghafuru, wa huwa tu iaitu Allah Taala al-ghafur, tu khabar dia, khabar pertama. Al-wadud khabar yang kedua, zul arsy khabar yang ketiga, al-majid khabar yang keempat, fa'alun khabar yang kelima. Yang ni dalam Quran kita tahulah al-majid tu kita kata khabar yang kita buat khabar yang keempat, 1 2 3 4, sebab baris dia baris dhammah. Tapi kalau kat luar selain daripada Quran, kalau tak ada baris, jadi ada ihtimal. Ada ihtimal dzul arsy al-majid, majid tu baris bawah. Ada ihtimal baris bawah dia jadi sifat bagi arash. Ada ihtimal. Wa za'ama ba'dhum anna al-khabara la yajuzu ta'adduduhu. Jadi sebahagian, kita kata sebagian ulama ataupun sebagian nahwiyin, dia dakwa bahwasanya khabar la yajuzu ta'adduduhu. Khabar tu tidak harus berbilang-bilangnya. Maksudnya tak boleh berbilang-bilang khabar. Dah tak harus berbilang-bilang khabar. Jadi kalau ayat ni macam mana? Wa qaddara lima adal khabar al-awwala fi hadhihi al-ayati mubtada'at. Jadi mereka dia takdirkan wa qaddara, yakni wa qaddara ba'dhum, dan telah mentakdirkan sebahagian nahwiyin tu bagi apa yang selain khabar yang pertama, bagi selain khabar yang pertama. Khabar yang pertama apa? Al-Ghafur, tu khabar yang pertama. Lepas tu yang kedua al-Wadud tu dia pun tak kata tu khabar yang kedua. Dia pun takdirkan mubtada. Maknanya mubtada dia mahzuf. Zul arsy mubtada dia mahzuf. Al-majid mubtada dia mahzuf. Begitulah seterusnya. Jadi wa qaddara lima adal khabar al-awwala fi hadhihi al-ayah qaddara mubtada'atin. Ai tafsir dia wa huwal wadud wa huwa zul arsy wa huwal majid. Takdir macam tu. Baik. Jadi sebahagian nahwiyin dia dakwanya macam tu. Baik. Wa ajma'u ala adami at-ta'addud fi misli Zaidun sya'irun wa katibun.
dan mereka sepakat bersepakat bahwasanya atas ketiadaan ta'addud pada umpama Zaidun syairun wa katibun wa fi nahwi az-Zaidani syairun wa katibun wa fi nahwi hadza hulwun hamidun. Jadi ada 3 contoh sini. Kat sini para nahwiyin sepakat Zaidun syairun wa katibun. Yang pertama. Yang kedua apa dia? Az-Zaidani syairun wa katibun. Wa katibun kan? Yang ketiga hadza hulwun hamidun. Okey. Pada ketiga-tiga contoh ni dan seumpamanya, para nahwiyin sepakat bahawasanya tidak boleh ta'addud. Tidak berlaku pada apa yang antum tengok ni, tidak berlaku padanya ta'addud khabar. Yang pertama sebab didatangkan dengan wawul ataf. Jadi kita takkan i'rab yang kedua tu sebagai khabar yang kedua. Kita akan i'rab sebagai maktuf. Didatangkan dengan huruf ataf. Jadi ini jadi maktuf. Yang ni maktuf alaih. Ini khabar lah. Yang Zaid ni, yang syairun ni khabar. Lepas tu katibun ni maktuf ala khabar. Maktuf ala marfu'. Maktuf ala marfu' juga. Ini maktuf alaih. Baik. Dan yang kedua pun sama juga. Yang kedua ni Az-Zaidan nak cakap macam mana? Nak terangkan. Saya tengok dalam. Dia kata wa ajma'u ala adami ta'addudi fi misli Zaidun syairun wa katibun wa fi nahwi az-Zaidani syairun wa katibun wa fi nahwi hadza hulwun hamidun li'anna dhalika kullahu la ta'adduda fihi fil haqiqah. Karena li'anna dhalikal madhkur kullahu ni minal amsilah ni tak berbilang-bilang pun padanya pada hakikat. Betul dia nak tafsirkan ammal awal, adapun yang pertama fali annal awwala khabarun. Karena yang pertama iaitu pada Zaidun syairun wa katibun. Syair tu khabar, wasani ma'tufun alaih. Dan yang kedua tu yang diatafkan ke atasnya, atas khabar. Wa amma tsani, adapun yang kedua fali anna kulla wahidin minasy-syakhsaini, kerana tiap-tiap satu daripada dua orang tu iaitu Zaid dan Zaid itu, dua orang Zaid, mukhbarun anhu. Dia tu mukhbarun anhu, dia mubtada', dibuat khabar daripadanya dengan khabar yang satu, khabarun wahid. yakni Zaid, kedua-dua Zaid itu syair dan syairun wa katibun. Satu lagi ada waw juga, syairun wa katibun. Kedua-dua itu jadi khabar bagi Zaidan. Kedua tu jadi khabar. Kalau kita tak boleh cakap Az-Zaidani syairun, sebab Az-Zaidani tasniah. Faham tak? Kita tak boleh datangkan dengan khabar isim mufrad. Tapi sini isim mufrad tapi ada dua, syairun wa katibun. Dua-dua tu jadi khabar bagi Az-Zaidan. Dia tak ada berbilang-bilang kat situ. Wa amma salisu, adapun yang ketiga, fali annal khabaraini fi ma'nal khabaril wahid. Adapun yang ketiga, kerana kedua-dua khabar tu, yang ni zahir nak kata khulwun tu khabar awal, hamid khabar sani. Tapi kedua-dua khabar ni pada makna satu khabar. Sebab apa? Idzil makna
hadza muzzun. Hadza muzzun. Muzzun ni apa? Hulwun hamid. Maksud muzzun tu hulwun hamid. Sebab tu kata pada makna satu khabar. Maknanya kalau ada dua perkataan, dia dua perkataan tapi ada satu perkataan yang menceritakan kedua-dua tu. Contohnya macam muzzun ni, maksud dia hulwun hamid. Maka dua-dua tu umpama satu. Macam hulwun hamid, ada satu perkataan yang kita ungkapkan nak bagi tahu tentang hulwun hamid, iaitu muzzun. Jadi hulwun hamid tu dua khabar ni pada makna satu khabar. Sah. Tengok kat bawah tu, tapi nak baca je lah. Itu cantik. Dia bahagikan kepada tiga. Dia kata li'idahi kalami syarih wa bayanihi bayanan kamilan nunabbihuka ila anna ta'addudal khabar ala thalathati anwa'. Al-awwal an yakuna, yani an yakuna al-khabar muta'addidan fil lafzi wal ma'na jami'an ma'a anna al-mubtada'a ghairu muta'addidin. Jadi yang muta'addidnya khabar, lafaz dan juga makna dia. Contohnya nahwu Zaidun adibun faqihun hasibun. Wa alamatu hadzal naw' an yasihha al-iktisar fil ikhbar ala wahidin min al-akhbar al-muta'addidah. Jadi alamat bagi naw' ni sah kita iktisar. Sah kita memada pada buat khabar atas salah satu daripada khabar-khabar yang ada. Kita boleh kata macam ni, Zaidun adib. Boleh kata macam tu. Ataupun boleh juga kita kata au taqul Zaidun faqih. Boleh juga kita kata au taqul Zaidun hasibun. Nampak situ kan? Wa yajuzu fi hadzal naw' tawassutu harfil 'athfi bainal akhbar. Dan pada naw' ni boleh kita menengahkan huruf athaf. Kita masukkan huruf athaf pada antara khabar-khabar tu. Fataqulu Zaidun adibun wa faqihun wa hasibun bi ghairi khilaf. Hak jenis ni kita boleh masuk waw tu. Ataupun tak masukkan waw atau waw, kita buat khabar muta'addid. Kita tak guna huruf ataf. An-naw'u tsani an yata'addada, yani an yata'addada al-khabaru lafzan faqat. Yang kedua, khabar tu berbilang-bilang pada lafaz sahaja. Pada makna tak. Wa yakunu ma'nal akhbaril muta'addidah ma'nal khabaril wahid. Wa yakunu ma'nal akhbaril muta'addidah tu makna khabar yang satu.
nahwu ar-rumman hulwun hamidun wa nahwu aliyun a'saru aisaru. Maksud dia apa? Ay ya'malu bi kilta yadaihi. Maknanya dia buat kerja dengan kedua-dua tangan dia. Bekerja dengan kedua-dua tangan. A'saru aisaru. Wa nahwu qaulika lil ablaq hadza aswadu abyadu. Ablaq ni kuda yang hitam putih warna dia. Dia ada hitam dan putih. Panggil farasun ablaq. Hadza aswadu abyadu. Wa dhabitu hadza an-naw' annahu la yajuzu al-iktisar ala tu, bukan alayya. La yajuzu al-iktisar ala wahidin min al-akhbar al-manqurah. Dhabit ni kita tak boleh nak memada buat khabar dengan salah satu daripada dua tu. Macam tadi kita boleh apa dia? Cakap macam mana tahu? Zaidun macam ni kita boleh kata Zaidun syair, ataupun kita boleh kata Zaidun katib. Tapi kalau macam ni ar-rumman hulwun, lepas tu kita kata pula ar-rumman hamidun, tak boleh. Faham? Dia tak sama dengan nauk yang pertama. Nauk yang pertama kita boleh iktisar. Iktisar memada atas salah satu daripada khabar yang ada. Sebab khabar tu muta'addidun pada lafaz, tapi pada mana satu. Sebab nak bagi tahu rumman tu ada dua-dua sifat tu. Dia rumman tu hamidun dengan hulwun. Fala yajuzu an taqul ar-rumman hulwun wala ar-rummanu hamidun. Wa kadza fil amthilatil baqiyah. Lianna wa hadha an-naw' la yajuzu tawsitu harfil atfi bainal akhbar al-mutaaddidah. Ini tak boleh nak menengahi huruf ataf. Fala taqulu ar-rumman hulwun wa hamidun. Tak boleh nak kata hurwan ar-rumman tu hulwun dan hamid juga. Tak boleh. Lianna harfal atfi yadullu 'ala al-mughayarah. Kerana huruf ataf menunjukkan atas mughayarah. Makna lain-lain. Hulwun lain, apa ni hamid lain. Itu asal. Ataf yadullu 'ala mughayarah. Kalau makna sama kita kata ataf tafsir. Wal fardu annahu jami'un lil wasfain. Kerana fardu perkataannya percakapan ni nak bagi tahu rumman tu dia menghimpunkan kedua-dua sifat ni. Ada manis dan masam. Walaisal murad anna ba'dahu hulwun wa ba'dahu hamidun. Bukan maksudnya macam tu. Sebab tu tak boleh nak cakap al-rumman hulwun. Lepas tu kita cakap pula ar-rumman hamidun. Jadi cakap macam tu salah. Yang ketiga anna usalis an yakuna muta'addidan. Yani an yakuna al-khabar muta'addidan wal mubtada'u muta'addidun aidan. Khabar tu berbilang-bilang, mubtada' pun berbilang-bilang. Imma haqiqat wa imma haqiqatun nahu banu imma haqiqatan nahu banuka katibun wa syairun wa hasibun. Jadi banu tu jamak. Jadi anak-anak kamu tu katibun, syairun wa hasibun, wa syairun wa hasibun. Khabar pun berbilang-bilang. Wa imma hukman, ataupun pada hukum. Nahu qaulihi ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun. Wa yajibu fihi an yuwassata harful atfi bainal akhbar kama tara fil ayatil karimah. Yani wajib letak huruf ataf. Boleh tu?
Ada iskal? Kemudian kata musannif waqad yataqaddamu, ai waqad yataqaddamul khabar. Athaf pada belakang tu, waqad yata'addadul khabar. Kata musannif pada matan yang belakang, waqad yata'addadul khabar, dan terkadang berbilang-bilang khabar, waqad yataqaddam, dan terkadang khabar tu dikedepankan. Khabar tu dikedepankan. Asalnya mubtada dulu. Asalnya mubtada dulu, kemudian baru khabar. Tapi terkadang dikedepankan khabar dan ditakhirkan mubtada. Sama ada wajib ataupun jaiz. Ada keadaan. Ada keadaan jaiz, ada keadaan wajib. Jadi waqad yataqaddamu, ai waqad yataqaddamul khabar, dan terkadang dikedepankan khabar. Nahu fiddari zaidun wa aina zaidun. Fiddari zaidun. Itu contoh bagi jaiz. Fiddari zaidun. Boleh kita kata zaidun fiddar, boleh kita kata fiddari zaidun. Aina zaidun, yani wajib. Wajib kedepankan khabar. Aina tu khabar muqaddam, zaidun tu mubtada muakhar. Kita tengok dia punya pencerahan dia. Kata syarah rahimahullah, qad yataqaddamul khabar 'alal mubtada'i jawazan aw wujuban. Terkadang khabar tu berada di hadapan, dia duduk dulu 'alal mubtada'i, di atas mubtada, jawazan aw wujuban. Sama ada taqaddum tu, taqadduman jaizan, dia duduk depan tu, depan dengan yang jaiz, yang harus ataupun yang wajib. Fal awwalu, yang pertama, yakni taqaddumul khabar jawazan tu. Nahwu fiddari zaidun. Nahwu fiddari zaidun wa qawluhu ta'ala salamun hiya wa ayatul lahumul lail. Jadi pada perkataan fiddari zaidun tu harus kita kata zaidun fiddar, boleh kita kata fiddari zaidun. Jadi zaidun tu mubtada muakhar, fiddar khabar muqaddam. Secara mudahnya kita kata khabar muqaddam. Tapi pada hakikatnya jar majrur muta'alliqun bi mahdzuf. Mahdzuf tu khabar, jadi khabar bagi mubtada. Wa qauluhu ta'ala salamun hiya, yani hiya mubtada, salamun khabar. Salamun khabar. Wa ayatul lahumul lailu. Wa ayatul lahumul lailu, yakni al-lailu ayatul lahum. Faham tak? Al-lailu ayatul lahum. Yang tadi hiya salamun. Sebab mubtada dia mesti lebih makrifah daripada khabar. Mubtada mesti lebih makrifah daripada khabar. Khabar tak syarat nakirah. Sama ada khabar tu isim nakirah ataupun khabar isim makrifah. Tapi mesti mubtada lebih makrifah daripada nakirah. Lepas tu dia kata wa inna ma lam yuj'alil muqaddamu fil ayataini mubtada'an wal muakhkharu khabaran li adaihi ila al ikhbar anin nakirah bil ma'rifah. Yang tu tinggal dulu. Tu nak tengok lain. Baik. Wasani, dan yang kedua. Masuk yang kedua ni taqaddumul khabar wujuban. Yang kedua ni nak bagi tahu tempat-tempat yang mana wajib ditakdimkan khabar. Wajib ditakdimkan khabar. Okey, ada beberapa tempat.
Dia sebut tiga tempat. Yataqaddamu al-khabaru wujuban. Yang pertama, idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakirah ghair mufidah. Kalau khabar syibih jumlah, dan mubtada isim ma'rifah, itu harus macam contoh yang dibagi tadi. Fiddari Zaidun, khabar syibih jumlah kan, jar majrur ataupun zaraf. Mubtada dia Zaid, waktu tu boleh kata Zaidun fiddari Zaidun, dua-dua boleh. Tapi kalau khabar syibih jumlah, jar majrur ataupun zaraf, mubtada tu isim nakirah, dan mubtada tu isim nakirah yang tak boleh jadi mubtada. Sebelum ni kita mengaji kan, asal mubtada isim ma'rifah tak boleh jadi isim nakirah jadi mubtada kecuali ada musawwigh. Maknanya ada keadaan mubtada boleh jadi nakirah. Tapi dekat sini mubtada tu isim nakirah yang kita tak boleh jadikan dia mubtada. Maknanya syarat mubtada isim nakirah tu mufid. Nakirah tu nakirah yang mufidah. Adapun kalau nakirah tu ghairu mufidah, kita tak boleh jadikan dia mubtada. Jadi kalau khabar syibih jumlah, mubtada tu isim nakirah ghairu mufidah. Contohnya fiddari rajulun. Waktu ni wajib kita takhirkan mubtada. Kita kena takhirkan mubtada. Ni khabar, ini mubtada. Ya, faham? Kalau kita buat aks, rajulun fiddar, siapa tak boleh buat macam ni? Sebab kalau kita buat macam ni, rajulun fiddar, nanti akan ada kesamaran. Fiddar ni sifat bagi rajul, jumlah ataupun syibih jumlah datang selepas al-jumal ba'dal nakirat sifat. Jadi jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas isim nakirah dia jadi sifat. Contohnya kita nak buat mubtada, rajulun minal kirami indana. Rajulun isim nakirah kan, kenapa boleh jadi mubtada? Sebab dia disifatkan. Mana sifat dia? Ni minal kiram. Faham tak? Jadi kalau rajulun fiddar, jadi rajulun tu mausuf dengan sifat fiddar. Jadi ada kesamaran kat situ. Sebabkan tu wajib takhirkan mubtada. Ini secara mudah kita kata minal kiram ni jadi sifat, fiddar ni jadi sifat. Ini sebenarnya sifat dia tu mahzuf. Yang minal kiram ni muta'alliqun bi mahzuf. Mahzuf tu jadi sifat. Ai rajulun yang kainun minal kiram. Jadi ada kesamaran kat situ, maka perlu dikebelakangkan mubtada. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, idza kana al-mubtada'u yashtamilu ala dhamirin ya'udu ala al-khabar. Apabila mubtada' tu dia mengandungi dhamir, mubtada' tu ada dhamir, dhamir tu kembali kepada khabar. Contoh, fiddari sahibuha. Ini mubtada' muakhar. Yang ni buat jadi khabar. Fiddari sahibuha. Mubtada' ada padanya dhamir. Yang ni di sini diidafatkan kepada dhamir. Dhamir ni kembali kepada siapa? Dhamir ni kembali kepada dar. Ini kembali kepada khabar. Kalau kata sahibuha fiddar, maka dhamir akan pergi ke depan. Jadi dhamir akan pergi ke sana, ke belakang. Jadi dhamir sya'an. Dhamir sya'an ni hak tu di depan. Tafsiran dia. Dhamir lain dia akan pergi ke belakang. Jadi kalau kita jadikan sahibuha fiddar, dhamir akan pergi ke depan. Jadi sini fiddari sahibuha wajib kita ke depan, takhirkan mubtada' dan kedepankan khabar. Jadi dhamir ni pada mubtada' ni kembali kepada ad-dar. Ini kepada khabar. Yang ketiga, idza kana al-khabaru min al-asma' allati laha as-sadarah. Yang ketiga, wajib takdimkan khabar apabila khabar tu daripada isim-isim yang baginya sadarah, ai laha sadrul kalam. Ini dia apa ni? Orang kata fashion dia memang duduk di apa ni, awal perkataan. Contohnya asma istifham. Aina Zaidun. Yang ni dia bagi contoh apa ni? Aina Zaidun . Aina Zaidun. Jadi aina ni khabar muqaddam, yang ni mubtada' muakhar. Aina Zaidun ataupun mata darsu. Itu contoh-contoh lain lah. Baik, tengok dulu kalau syarah. Qala syarah rahimahullah, wasani ka qaulika fiddari rajulun. Fiddari rajulun wa aina Zaidun. Wa qaulihim ala tamrati misluha zubdan. Ni semua ada tiga-tiga yang disebut, kita tulis ni. Yang pertama fiddari rajulun. Itu masalah yang pertama. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u apa dia? Apa ni, nakirah, ghair, apa ni, mufidah. Yang kedua wa aina Zaidun. Ini yang ketiga. Idza kana al-khabar min al-asma' allati laha sadarah. Wa qaulihim ala tamrati misluha zubdan. Ala tamrah misluha zubdan. Misluha tu kembali kepada tamrah. Misluha tu mubtada' wa huwa mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Ala tamrah tu khabar. Jadi ada pada mubtada' dhamir yang kembali kepada
kepada khabar. Zubdan tu tamyiz. Zubdan tu tamyiz. Dia nak bagi tahu apa? Yang ni alat tamrah misluha zubdan. Maksudnya dalam jual beli kan. Dalam jual beli, maknanya kita nak beli tamrah dengan benda yang lain. Macam dulu sistem barter, itu pun dinamakan jual beli juga sebenarnya. Cuma apa ni kita kenal dengan sistem barter, tukar barang dengan barang. Kita panggil tukar. Sebenarnya dia termasuk dalam jual beli. Cuma sekarang ni kita guna barang dengan duit. Jadi sini alat tamrah, yakni misluha, seperti tamrah tu gantinya zubdan. Ini zubdan dengan tamrah. Baik. Kata syarah, wa inna ma wajaba fi dzalika taqdimuhu, yani taqdimul khabar, yani fi dzalikal mazkur min al amsilah taqdimuhu taqdimul khabar li'anna ta'khirahu, yani li'anna ta'khiral khabar fil misalil awal, pada misal yang pertama, yaqtadil tibasal khabari bis sifah. Karena ta'khirkan mubtada pada misal yang pertama, fiddari rajulun, dia akan membawa kepada apa? Yaqtadi akan membawa kepada kesamaran khabar dengan sifat. Akan membawa kesamaran khabar dengan sifat. Jadi orang akan kata khabar tu sifat. Faham kan? Rajulun fiddar. Orang akan kata fiddar tu sifat. Sebab tu dalam perkataan bila kita sebut macam ni, Zaidun asyairu, ini jadi apa? Jadi apa? Sifat. Antum nak cakap sifat kan? Sebab tu orang Arab bila dia nak kata syair ni, asyairu ni khabar, dia akan datangkan dengan huwa. Sebab takut orang berlaku iltibas. Dia sebenarnya nak cakap Zaidun tu adalah seorang penyair. Tapi bila sebut macam tu, orang akan iltibas, orang akan kesamaran, kata asyair tu adalah sifat bagi Zaid, bukan khabar. Jadi nak elokkan kesamaran tu didatangkan dhamiru faslin. Zaidun huwa syair. Nak bagi tahu syair tu adalah khabar. Jadi sini pun berlaku iltibas. Kalau ditakhirkan khabar pada misal yang pertama tu fiddari rajulun, maka akan membawa kepada iltibas khabar dengan sifat. Orang kata khabar tu adalah sifat. Akan jadi macam tu. Sebab apa dia katakan iltibas macam tu? Dia kata fa inna fa fi quwwati ta'dil. Kerana sesungguhnya talaban nakirah al-wasfa li takhtassu bihi itu adalah talabun hasis, faltuzima taqdimuhu daf'an li hadzal waham. Ini li hadzal iltibas. Karena sungguhnya menuntut isim nakirah akan sifat supaya tertentu isim nakirah nakirah tu dengan sifat tersebut talabun hasis. Sebab talabun yang hasis. Tolak isim nakirah kepada sifat itu merupakan satu tuntutan yang kuat. Lebih kuat daripada tuntut khabar lagi. Ni faham? Maknanya dia lebih kuat menuntut sifat daripada menuntut khabar. Ni faham? Faham dik? Jadi bila dia lebih kuat menuntut sifat untuk ikhtisas dengan sifat tersebut, lebih kuat daripada dia menuntut khabar, maka orang akan faham rajulun fiddar tu adalah sifat dia. Sebab tuntut dia kepada sifat tu lebih kuat daripada tuntut dia kepada khabar. Ataupun dengan kata lain, dia lebih kuat menuntut sifat daripada menuntut khabar. Jadi bila dia lebih kuat menuntut sifat, maka orang secara segera faham fiddar tu adalah sifat bagi rajul, bukan khabar. Disebabkan tu wajib takdimkan khabar, ditakhirkan mubtada. Faltuzima taqdimu, maka dilazimkan takdimkan khabar.
Kerana apa? Daf'an, kerana nak tolak lihadzal waham. Yang ni lihadzal iltibas ni. Wa fis sani, itu ataf pada li'anna ta'khiral khabar fil misal tsani ikhraja. Itu apa? Atah tu. Dia buang dah yaqtadi. Yaqtadi al-iltibasa. Susun balik. Susun balik ibarat. Yani li'anna ta'khiral khabar fil misal tsani yaqtadi ikhraja ma lahu sadrul kalam wa huwa al-istifham an sadriyatihi. Tu Zimi, sadriyatihi. Jadi pada yang kedua tu, pada takhirkan khabar pada contoh yang kedua, kita akan menyebabkan mengeluarkan apa yang sepatutnya duduk di awal kalam, kita keluarkan dia daripada keadaan dia duduk di awal. Kita akan keluarkan daripada keadaan dia duduk di awal. Iaitu istifham tu, wa huwa al-istifham. Faham kan situ kan? Sebab istifham ni memang patut duduk di awal. Dalam bahasa Arab dia duduk di awal kalam. Jadi kalau kita letak dekat belakang, maka kita dah ubah. Ubah dia jadi duduk di belakang. Jangan duk ikut apa yang kita cakap. Cakap tu kadang tak ikut kaedah. Contohnya mata darsu, ad-darsu mata. Kita ubah. Wa fi thalisi audad dhamiri ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Susun balik li'anna ta'khirahu, yani li'anna ta'khiral khabari fil mithali tsalisi yaqtadi audad dhamiri ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Yang ini karena takhirkan khabar pada contoh yang ketiga akan menyebabkan kembalinya dhamir ala mutaakhirin, atas sesuatu yang mutaakhir lafzan wa rutbatan. Kalau kita ke depan kan, mana tadi? Sahibuha fiddari. Dia akan membawa dhamir ni, dia kembali kepada sesuatu yang tempat dia tu mutaakhir, duduk di akhir pada lafaz dan pada rutbah. Pada kedudukan jar majrur zaraf, dia duduk di belakang tempat dia, pada rutbah dan juga pada lafaz. Maknanya kalau kita buat macam ni, sahibuha fiddar, dhamir ni akan kembali kepada lafaz yang mutaakhir pada lafaz dan mutaakhir pada rutbah. Ini payah sikit nak terang. Sat. Dia keadaan yang boleh apa? Audud dhamir ila mutaakhir lafzan la rutbah. Yang tu boleh. Contoh dia, ingat apa dia?
Tak silap ana. Yang ni pun boleh juga. Ni yang duk ingat. Mai. Ma kasulun akhawahu Zuhairun. Akhawahu. Domain ni kembali kepada siapa? Zuhair. Domain ni kembali kepada Zuhair. Yang ni audud dhamir ila mutaakhir lafzan la rutbah. Pada lafaz Zuhair ni duduk di akhir, tapi pada rutbah dia punya tertib dia sebenarnya dia duduk di depan. Dia jadi mubtada. Asal dia ma Zuhairun kasulun akhawahu. Ni faham tak? Asal dia mubtada. Ini khabar. Kasul yang ni fa'il dia. Kasulun akhawahu. Yang ni dua saudara Zuhair tu tak malah bagi tahu macam tu. Tapi buat ma kasulun akhawahu Zuhairun. Jadi Zuhair dhamir ni dia audud dhamir ila mutaakhir lafzan la rutbah. Pada lafaz dia duduk di akhir, tapi pada tertib sebenarnya dia duduk di depan. Faham? Kalau macam ni, sahibuha fiddar, dhamir ni dia kembali kepada mutaakhir, lafaz yang duduk di belakang mutaakhir, lafzan dan juga rutbah. Pada tertib memang dia duduk di belakang. Kan khabar kan duduk di belakang, cuma kita ke depan kan. Faham tak? Sebab mubtada dulu, khabar dia duduk di belakang. Kalau kita buat macam ni, lazim akan berlaku apa? Dhamir ni kembali kepada mutaakhir lafzan wa rutbah. Kalau dhamir kembali kepada lafaz yang mutaakhir lafzan dan rutbah, tak boleh. Tapi kalau dhamir kembali kepada mutaakhir lafzan la rutbah, tak apa. Ini payah sikit. Waktu ni ingat Iqbal. Tapi itu dekat Alfiah, dekat Kadru, Syekh Abdul Hamid. Tapi ada hak pakcik duduk bising-bising kau dalam bah. Bukan dalam bah, dalam hais. Duk masalah ni rutbah audud dhamir ila mutaakhir lafzan wa rutbah. Ada duk ni dengan Syekh Tariq tu. Ayat apa? Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Kan? Ayatnya tu kan. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Dhamir kembali kepada siapa? Yang ni rabbuhu. Bukan dia. Idzi betala Ibrahima rabbuhu. Bukan dia tu, bukan dia. Bukan. Contoh lain tu. Tak apa, yang ni faham kan? Ni faham. Tak payah susah. Wa fi salisi, yani li anna ta'khir al-khabar fi al-misal as-salisi yaqtadi audad dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Ini tak boleh. Kalau audud dhamir tu ala mutaakhir
lafaz yang mutaakhir lafzan la rutbah tu tak boleh. Tapi kalau adud dhamir tu ila mutaakhiril lafzan la rutbah tak apa. Lapan lah. Cukup kot. Tak ada nak habiskan. Sikit lagi. Yang ni ada tempat dihazafkan mubtada dan khabar. Ada tempat dihazafkan mubtada, ada tempat dihazafkan khabar. Tapi syaratnya mesti ada dalil. Itu kita dalam pengajian yang ni kita baca mudah yang ni. Kita berhenti kat satu lagi, wajib hazful khabar tu, tempat wajib hazafkan khabar, itu panjang sikit. Waqad yuhdhafu qala al-musannif rahimahullah waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar, dan terkadang dihazafkan tiap-tiap daripada mubtada' dan khabar. Ini tiap-tiap satu daripada mubtada' dan khabar. Yani buang mubtada' tinggal khabar, ataupun buang khabar tinggal mubtada'. Nahwu salamun qaumun munkarun, ai alaikum antum. Dalam ayat ni ada dua-dua sekali. Salamun tu mubtada', khabar dia mahzuf. Yani salamun alaikum, alaikum tu khabar. Qaumun munkarun, yang tu khabar, mubtada' dia mahzuf. Mubtada' dia antum. Ai alaikum antum, yani salamun alaikum, lepas tu antum qaumun munkarun. Jadi dalam ayat ni ada dua-dua sekali. Yang pertama tu mubtada' khabar dia mahzuf, yang kedua qaumun munkarun tu khabar mubtada' dia mahzuf. Qala syarih rahimahullah wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari li dalilin yadullu alaihi, dan terkadang dihazafkan tiap-tiap satu daripada mubtada' dan khabar kerana dalil yang menunjuk atasnya. Syaratnya mesti ada dalil yang menunjuk. Tak ada dalil tak boleh. Fal awwal nahu qaulihi ta'ala, awal iaitu mubtada' dibuang. Umpama firman Allah Ta'ala, qul afa unabbiukum bi syarrim min dzalikumun naru, ai hiyan naru. Hiya tu buang. Qul afa unabbiukum bi syarrim min dzalikum, fatu an-naru, yakni hiya an-naru. Hiya tu mubtada' dibuang, anna tu khabar. Wa qaulihi ta'ala, yani wa nahwi qaulihi ta'ala, suratun anzalnaha, ai hadhihi suratun anzalnaha. Mubtada' buang. Yani hadhihi surah suratun anzalna. Surah ini adalah surah yang kami turunkannya. Dan hingga seterusnya lah. Wasani ka qaulihi ta'ala, sani maknanya maksudnya wasani ini apa ni, hazaf khabar. Betul, hazaf khabar. Ka qaulihi ta'ala ukuluha daimun wa zilluha. Ukuluha dhamir tu kembali kepada syurga. Kan? Ayat dia apa? Surah Ar-Ra'd. Ayat 35. Dia lah jannah. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha. Ukuluha ukulul jannah tu daimun, senantiasa berterusan. Ada wazilluha. Wazilluha tu mubtada', khabar dia buang. Yani wazilluha ai daimun juga. Wa qaulihi ta'ala qul a antum a'lamu amillah. Qul a antum a'lamu amillah.
Ai amillahu a'lam. Katakanlah, adakah kamu lebih a'lam ataupun Allah tu lebih a'lam. Tapi Allah, lafzul jalalah tu di mubtada', khabar dia tak ada hazaf. Tapi sebab ada dalil tadi. A antum a'lamu. Jadi ataf am, maknanya ataf jumlah atas jumlah. Jumlah Allahu a'lam ataf pada a antum a'lam. Antum a'lam tu. Wa qad ijtama'a hadfu kullin minhuma wa baqa'ul akhar. Dan terkadang terhimpun hazaf tiap-tiap satu daripada kedua-duanya. Terhimpun dan kekal salah satu. Terhimpun kedua-dua tu pada firman Allah Ta'ala, salamun qaumun munkarun. Ini terhimpun kedua-dua tu pada firman Allah Ta'ala. Terhimpun apa? Maknanya dalam ayat tu ada sebut hazaf mubtada dan hazaf khabar. Satu hazaf mubtada, satu hazaf khabar. Itu firman Allah Ta'ala, salamun qaumun munkarun. Jadi salamun mubtada, khabar dia hazaf. Qaumun munkarun tu khabar, mubtada dia hazaf. Fasalamun mubtada hudhifa khabaruhu ay salamun alaikum, wa qaumun khabar hudhifa mubtada'uhu ay antum qaumun. Wallahu a'lam. Selepas ni dia datangkan tempat yang wajib hazafkan khabar.